Point dia apa? Point dia berkaitan dengan perhimpunan untuk nak, apa orang kata, perhimpunan untuk PAS hari ini berhimpun di hadapan mahkamah kerana katanya undang-undang syariah itu telah terancam. Undang-undang syariah itu telah terancam. Untuk makluman, siapa yang tak tahu, Nick Allen, saya sebut nama dia Allen sebenarnya, Nick Allen telah mencabar 20 seksyen di dalam undang-undang jenayah syariah PAS dan mengatakan bahawa undang-undang tersebut atau seksyen tersebut unconstitution, tidak berperlembagaan atau melanggar, bercanggah dengan perlembagaan. 20 seksyen. Now, Nick Allen kontak saya, dia kata saya dah tarik 2, so tinggal 18. Okay, tak apalah. So, akhirnya mereka berhimpun. Kita telah tercabar. Ini adalah cabaran kepada undang-undang. Kalau ini dibenarkan, maka mansuhlah, musnahlah undang-undang syariah. Musnahlah undang-undang syariah ni. Habislah kita. Mampuslah kita. Dia macam tu lah, dia bukan bunyi dia. Kan? So, akhirnya, okay, sebelum kita pergi kepada akhirnya tu, saya baca dulu kenyataan 9 orang hakim cabaran. Kes cabaran enakmen syariah, 9 hakim akan buat keputusan. Keputusan petisyen untuk mencabar enakmen kanun jenayah syariah 1 Kelantan dalam usaha mengisytiharkan 18 peruntukan kesalahan terbatal akan diputuskan pada tarikh yang ditetapkan kemudian. Ketua Hakim Negara Tuan Maimun, Tuan Mat berkata demikian setelah mendengar hujahan daripada peguam-peguam pemerhati dan sahabat mahkamah atau amicus curiae. Keputusan itu akan dibuat panel 9 hakim diketuai Tun Tengku Maimun bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidi Muhammad Diah, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebli. Selain itu, Tan Sri P. Nalini, Datuk Mary Lim Tiam Suan, Datuk Harmidar Singh Daliwal, Datuk Norin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais. Dalam prosiding ini, Sistem Islam dan Majlis Agama Wilayah Persekutuan hadir selaku sahabat mahkamah atau amicus curiae. Peguam pemerhati pula dibarisi oleh peguam-peguam dari Peguam Negara, Majlis Agama Islam, MAIK dan juga Terengganu serta Majlis Agama Islam Perak, Negeri Sembilan dan juga PPIMM. Sebelum ini Peguam Nick Allen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin memfailkan petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan. Okay. Now, okay, sebelum kita pergi kepada yang tu. So, akhirnya petisyen tersebut pun dibuat. Petisyen tersebut dihantar. Kemudian berlaku perhimpunan. Dia kata kita kena mengadakan perhimpunan. Perhimpunan ini adalah perhimpunan yang penting untuk kita nak menjaga kedaulatan kita. Okay. Now, saya nak baca satu artikel. Peserta himpunan anggap Mahkamah Syariah terancam. Rata-rata peserta himpunan pertahan syariah hari ini mempersoalkan langkah diambil Nick Allen bersama anaknya. Bagi mereka, tindakan peguam dan anak peguamnya bukan sekadar mencabar kanun syariah Kelantan, sebaliknya menjejaskan undang-undang syariah di negara ini. Walaupun kebanyakannya tidak mengetahui dengan terperinci isu permohonan semakan undang-undang isi, peguam dari Kelantan itu mereka yakin tindakan tersebut menjejaskan perundangan syariah. Seorang peserta perhimpunan, Amirul Nazmi Anwar, 26 tahun. See my point tadi? Berkata tuntutan Nick Allen secara tidak langsung menunjukkan bahawa enakmen syariah Kelantan tidak relevan. 26 tahun tu kan. Dia seolah, ni budak tu kata, dia seolah-olah ingin mencabar apa yang dilakukan oleh struktur mahkamah syariah itu sendiri dan hendak menyamakan undang-undang syariah ini dengan undang-undang sivil. Tak sama. Undang-undang syariah ini lagi rendah. Kalau kita lihat kehakiman dan undang-undang sivil, ia tidak ada bidang kuasa untuk kuat kuasa undang-undang berlandaskan syariah, katanya lagi. Nampak? Jahil, tuan-tuan. Namun pemuda dari Jelebu itu ketika ditanya adakah dia mengetahui mengenai peruntukan yang dibawa, dia menjawab tidak tahu. Yang itu saya tak tahu, saya tak jelas lagi, katanya. Ni ke budak, ni Amirul tu. Okey, Amirul, tengok Amirul, bukan kau memang saya ni Amirul. Akan mengugat syariah ni. Tapi tanya, tahu ke? Tak tahu lah. Di bagi peserta lumut, Hamidun Ahmad, dia pula berpendapat hal-hal berkaitan orang Islam sepatutnya dibicarakan di mahkamah syariah. Okey. Jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enakmen tersebut, tapi dia pertikaian jika sudah ada di Mahkamah Persekutuan. Jika kes hubungan sejenis antara lelaki telah ada undang-undang berkaitan pada enakmen tersebut, tetapi dia pertikaian jika sudah ada di Mahkamah Persekutuan. Kenapa perlu ada Mahkamah Syariah? Sepatutnya jika masalah orang Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah, apa lagi yang tinggal pada umat Islam jika undang-undang syariah dibatalkan? Okey. Dia maksud macam ni.
Kalau pelaku tu orang Islam, kita kena bicara lah dekat mahkamah dia macam ni. Okey, salah satu yang di challenge lah berkenaan dengan section 7 kalau tak silap saya, liwat. Di dalam undang-undang syariah Kelantan ada section berkenaan dengan liwat. Berkenaan dengan liwat kalau tak silap saya. Saya ada tulis kat sini. Liwat, section 14, section 14 di dalam section berkenaan dengan liwat ini sudah disebut di dalam kanun keseksaan, penal code section 377A besar. Now dia kata kalau orang Islam, kita bicarakanlah di mahkamah syariah kalau yang meliwat tu orang Islam. Okey, soalan saya, kalau seorang Islam, seorang bukan Islam, seorang dibicarakanlah di mahkamah syariah, seorang dibicaralah di mahkamah sivil. Baik, mahkamah syariah untuk liwat maksimum 3 tahun penjara, maksimum 5 ke 6 kali rotan, maksimum. Rotan ni pun macam ni, bukan yang kita tengok tu. Okay, denda maksimum 5,000 kalau tak silap saya. Tidak, betul, 5,000. Ini mahkamah syariah. Mahkamah sivil maksimum untuk liwat 20 tahun penjara, 20 kali sebatan. Soalan saya, adil ke? Yang bukan Islam kena 20 tahun penjara, 20 kali sebatan. Bukan sebat macam ni tuan-tuan, sebat yang macam ni lah, berbirat, longkang. Mahkamah syariah tak. Mahkamah syariah macam ni, 3 tahun je. So yang mana adil? Adil ke? Itu soalan dia, adil ke? Adil ni bukan untuk orang Islam je, biar orang bukan Islam. Hukuman tetap hukuman. Jadi kita kena, itu kadang-kadang bila orang berbicara tentang undang-undang tapi mereka tak faham pun apa yang mereka bicarakan. Itu saya kata tadi, nak berjuang tapi tak faham dia berjuang untuk apa. Tak faham dia berjuang untuk apa. Baik, saya akan bawa apa yang mahkamah kata. Dan perkara ini kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab yang mengelirukan mereka, budak-budak ni tadi, tak lain tak bukan adalah orang PAS tu sendiri. Peguam-peguam cerita benda yang tak betul. Kita nak bagi tahu sebenarnya di dalam Islam, nanti saya akan buat satu video khas. Dalam Islam, undang-undang sivil negara tidak bercanggah dengan Islam pun. Itu dipanggil undang-undang takzir. Sebahagian daripada Islam. Sebahagian daripada undang-undang jenayah Islam dipanggil takzir. Majoriti undang-undang kita adalah undang-undang takzir. Dan tidak bercanggah pun satu pun dengan Islam. Majoriti tak bercanggah. Saya tak kata semua, tapi majoriti tidak bercanggah pun dengan undang-undang Islam. Jadi bila dia nak buat undang-undang tu dalam sivil, sebenarnya tidak menyalahi agama pun. Dan tak perlu kita letak undang-undang itu sebagai syariah Islam halal untuk dia nak jadi Islam syariah halal, tuan-tuan. Tak perlu. Tetapi yang mengelirukan adalah orang PAS tu sendiri, tuan-tuan. Mereka sendiri mengelirukan dengan fakta-fakta yang mengelirukan. Sehingga Mahkamah tangguh keputusan, hakim tegur peguam Majlis Agama. Panel 9 hakim Mahkamah Besar menangguhkan keputusan. Kami akan bersidang membicarakannya. Selain Tengku Maimun, panel itu okey. Pada prosiding hari ini, Tengku Maimun mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Peringatan itu dibuat susulan Peguam Malik Imtiaz Sarwar yang mewakili pembetishan membuat perhatian terhadap kenyataan Peguam Farizal Yusof yang mewakili Majlis Amal Islam dan Adat Terengganu mengenai isu dalam pendengaran berkenaan. Menurut Tengku Maimun, kenyataan Farizal Yusof yang menyentuh sentimen yang tidak sepatutnya dibincangkan dalam khayalat umum ketika prosiding itu sedang masih dijalankan. Katanya, mahkamah mengambil maklum kenyataan peguam itu yang antara lain menyatakan prosiding tersebut adalah titik penyudah sesebuah kewibawaan mahkamah syariah terkubur. Kami mengambil maklum dan membuat pemerhatian kerana isu yang dibagikan dalam pendengaran ini telah diperkatakan oleh ramai pihak. Namun, ia versi yang telah diputar belit menurut kata Ketua Hakim Negara. Banyak pihak yang membicarakan mengenai kes ini di luar dan kenyataan dibuat adalah mengelirukan. Kami ingin mengingatkan peguam untuk tidak membincangkan mengenai kes ini di khalayak umum. Isu dalam pendengaran petition itu bukan melemahkan agama Islam dalam mahkamah syariah, tetapi ialah berhubung kompetensi kerajaan negeri dalam menggubal undang-undang. Kenyataan bahawa mahkamah syariah akan berhubung adalah tidak betul. Tanggapan itu salah kerana pendengaran ini hanya bertujuan mencabar enakmen kanun syariah 1 Kelantan, bukan merendah-rendahkan enakmen dan mahkamah syariah, katanya. Poinnya dekat situ. Ini Ketua Hakim Negara Tun
Tuan Maimun sendiri berkata, bagaimana PAS mengelirukan ahli dia, seolah-olah mengatakan kalau diterima bantahan ini maka akan jatuhlah mahkamah syariah. Tuan-tuan perasan tak? Enactment itu hanya untuk negeri Kelantan. Kenapa negeri lain tak ada? Negeri lain pemerhati, tapi kenapa tak dibawa kepada negeri? Oh, nanti akan bawa Lais. Tak, sebab undang-undang negeri lain dia lain. Undang-undang lain, negeri lain dia berbeza undang-undangnya. Dan setiap negeri buat undang-undang syariah mereka sendiri. Dia bukan macam federal. Federal ni dia ada satu undang-undang, seluruh Malaysia pakai. Negeri tak. Setiap negeri dia akan buat undang-undang dia sendiri. Apa yang berlaku kalau perkara dicabar ini diterima oleh Mahkamah Persekutuan, dia akan mendedahkan ketidakmampuan, kepincangan, kedunguan dan juga inkompetensi ahli Dewan Undangan Negeri PAS di Kelantan dalam drafting undang-undang. Itu je sebenarnya, tuan-tuan. Kalau perkara ini berlaku, dia bukan merendahkan syariah atau akan menghapuskan mahkamah syariah. Ini bukan persoalan adakah mahkamah syariah itu compatible ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Bukan soalan itu. Soalannya berkenaan dengan 18 section, sebelum ini 20 tapi jadi 18 di dalam Undang-Undang Kanun Jenayah PAS yang sebenar kalau dilihat dan diteliti bercanggah dengan perlembagaan. Perkara 75 perlembagaan mengatakan bahawa sebarang undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu terbatal. Bidang kuasa mahkamah syariah memang di bawah negeri, tetapi mestilah tidak bercanggah dengan perlembagaan dan juga ialah perlembagaan, perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan. Antaranya jadual ke-9 perkara pertama perlembagaan menyatakan bahawa berkaitan dengan jenayah itu adalah bidang kuasa persekutuan, bukan bidang kuasa negeri. Dan itulah yang dicabar oleh Nick Allen. Kenapa saya sebut Nick Allen? Nick Allen.